Apa kot? Pintu apa? Ha? Mana? Oh, mana? Ha. Kopi. Wait, tak biar. Apa guna? Tiga sahaja kopi jadi dulu. Di Brazil. Minum tak apa? Tak kena. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى maka wajiblah bertanya Qabil. Maka jika Qabil kata anak itu semacam engkau, maka anak engkau. Maka wajiblah bertanya Qabil. Ini jawab pada kata masalah. Seandainya anak yang dilahirkan itu selepas daripada 6 bulan 2 lahdah daripada berlaku wati syubhat dan tidak melebihi 4 tahun daripada jima' suami dia tu, tiba-tiba anak tu beranak. Bila anak tu beranak, boleh dihukum anak tu anak suami dan boleh dihukum anak tu anak bagi laki-laki yang wati syubhat. Habis keputusan anak tu nak dinisbahkan, dinasabkan kepada siapa? Maka wajiblah bertanya Qabil. Qabil ni termasuk Qabil ni, nak bagi Qabil ni bidan lah. Dan bidan ni bidan dulu ni, bukan bidan tersambut orang beranak ya. Ilmu bidan kan, ilmu cara-cara berkenaan mengandung sampai beranak, urusan budak-budak apa semua. Dulu bidan lah yang ambil khusus bab tu. Termasuk orang yang menguasai ilmu qiyafah. Salah satu daripada cabang ataupun cabang ilmu syarak kita ni, ilmu qiyafah. Ilmu tu lah. Ni Qabil ni termasuk dalam orang yang pandai ilmu qiyafah. Qabil ni sama ada lelaki-lelaki ataupun perempuan lah, orang yang mahir dalam bidang ilmu tu. Habis lagu mana keputusan Qabil? Maka jika Qabil kata anak itu semacam engkau, bukan kata tengok imam-imam itu. Ini berdasarkan, berpandukan kepada ilmu qiyafah dia lah. Bukan main sedap hentam yang Qabil tu pun. Kalau Qabil pun main sedap hentam, dia tak makbul lah Qabil tu. Dia memang dia ikut prinsip prosedur ilmu lah, ilmu qiyafah. Dia adalah ilmu qiyafah ni lagu mana. Ada Yahudi tanya Nabi, pasal apa seseorang itu dilahirkan kadang-kadang wajahnya mirip ibu dan kadang-kadang wajahnya mirip ayah, dan sebab apa kadang-kadang anak tu beranak laki-laki dan anak itu perempuan? Ada 3 soalan yang bertanya Nabi Yahudi. Nabi kata kalau aku menjawab kami masuk Islam. Itu soalan pertama. Saya sebut satu soalan dah lah. 2 orang lain cari. Nabi kata anak tu merupai perempuan sebab mizaj perempuan tu lebih. Sama ada anak tu lelaki-lelaki ke perempuan. Kadang-kadang anak jantan muka macam mak. Dan lahirnya anak perempuan tu dapat anak perempuan dengan sebab mani isteri itu keluar dulu. Itu dia ada lah cara lagi dalam ilmu asrar jima' ni. Jima' pun kena ngaji. Mani isteri keluar dulu anak tu perempuan. Lagi pula dia masuk sebelah saluran kiri.
Bila nak dapat anak perempuan, anak lelaki ni dia masuk saluran kanan. Maksud dia kalau ni dia insafah inzal dulu lah. Inzal lepas tu masuk dia punya saluran sama. Kalau boleh usahakan suami keluar dulu. Lepas tu ada cerita satu tok guru tu ngaji Mekah. Alim. Dia tanya dia, tok guru nak buat guna kalau pilih anak jantan anak perempuan ni. Nanti aku nak cerita kat hang. Adik dia seorang menikah. Raja boleh nak perempuan ni. Tanya abang dia, tok guru ya. Abang hang kira cara guna boleh nak lelaki ramai mana aku beritahu. Dia kata nak bagi pisah boleh nak jantan kat seorang ni. Jom kita pergi jumpa tok guru. Pak Melaka ni bawa lah. Mai jumpa tok guru. Tok Raja Osman TTC. Osman ni ngaji Mekah. Elok lepas sampai ni tok guru buka pinggan 3. Dia telur tok guru tu dia dah aku tahu nak main 2 orang dah. Terima kasih. Sembang apa? Dah nak tanya tok guru lah panjang lah. Adik saya ni nikah boleh nak jantan nak perempuan nak jantan tak boleh. Bagaimana punya Tok guru jawab, tik dia payah. Lepas tu cakapnya berhenti dekat tu kan. Tu habis lagi apa minta kita alim pula. Dia tidur belah kanan lepas jimak, habis jimak. Jangan cabut lagi. Biar sampai isteri tu tak apa dah. Baru kita keluar. Lepas pada tu isteri tu tidur berbaring sebelah kanan. Miring. Lepas pada tu dia kata, boleh nak kata. Dia tunggu dulu. Kan bapa alah jampi dengan petua. Kan. Tu kata tik dia payah. Kan. Petua ya ketua. Ni ilmu-ilmu jenis ni. Kan. Tak ada ahla ni. Kita fikir bismillah minta dah. Ni Qabil ni dia kata anak itu anak yang baru lahir tadi ni semacam engkau, mirip. Ada mizaj dia tu banyak. Mana engkau ni dia khitab bagi laki-laki yang waktu syubhat lah. Maka jawab kalau dia kata gitu, maka anak engkau, anak orang laki-laki yang waktu syubhat lah. Dan jadi anak tiri suaminya. Ni merangkap dia jadi anak tiri sebab anak bagi isteri. Sedangkan dia suami bagi isteri dia. Dan tiada batal wuduk suaminya apabila ia suami bersentuh dengan anak tu sebab anak tiri. Anak tiri ni anak isteri kita yang bukannya anak kita. Sebab ada anak bagi isteri kita yang anak kita tu nak kandung. Ada anak isteri kita yang bukannya anak kita. Ni orang panggil istilah dia panggil anak tiri. Anak tiri jadi tak batal lah, tak timbul isu batal sembahyang tu. Dan jika Qabil kata anak itu semacam dengan suaminya, suami perempuan tadi ni, maka anak itu ialah anak suaminya bila kata anak suaminya dan jadi anak tiri engkau. Tapi engkau bersentuh dengan anak itu, adakah batal wudu atau tidak? Batal wudu. Jawab dia. Tambah batal ayat sembahyang? Batal. Sebab mahram yang sabit melalui wati syubhat membatalkan ayat sembahyang. Kecuali anak kandung kan. Kaedah hal lepas. Bila dia sabit anak tiri melalui wati syubhat, maka kaedah ada haram dengan sebab waktu syubhat batal ayat sembahyang. Nikah tak boleh, nasab pun tak boleh. Dan cuma dia lekat pihak tu je. Kerana perkataan Qabil itu bukan yakin. Kena. Tetapi engkau bersentuh dengan anak itu, adakah batal wuduk atau tidak batal wuduk? Jadi timbul isu lah. Kalau kata anak itu dinisbahkan bagi suami, maka dia menjadi anak tiri bagi si laki-laki yang waktu syubhat. Soal berkenaan dengan batal ayat sembahyang ke tak? Adakah batal ataupun tidak? Sebab apa? Kalau kita kata jadi lagu tu batal ke tidak? Kerana perkataan Qabil itu bukan yakin. Sebab Qabil bagi tahu tu bukan yakin. Sebab dalam kaedah disebut
khabarul adli yufidu zanni. Khabar yang adil itu menempati tempat zan, dia tak sampai yakin. Adalah yang ana hadan. Khabarul adli yufidu zanni. Khabar yang adil itu menempati zan, dia bukan sampai pangkat yakin. Hanya zan juga. Dan ada wuduk itu yakin. Sedangkan ada wuduk itu yakin. Dan mengamalkan perkataan qabil itu, khabar adil, hanya zan pada masalah anak itu nisbah bagi suami dah. Jadi kalau belaga lagu tu, maka tiada hilang yakin dengan syak atau dhan. La yuzalu syakki bil dhanni. La yuzalu yaqin illa apa? Dan kaedah. La yuzalu syakki illa bil dhanni atau bil yaqin. Atau la yuzalu yaqin, la yuzalu syakki atau dhan illa bil yaqin. Kaedah tidak hilang syak ataupun zan melainkan dengan yakin, sebab martabat yakin tu dia lebih tinggi. Macam kita ambil ayat sembahyang lah, kita yakin. Kemudian kita syak, adakah batal tak batal. Kita ambil sembahyang zuhur. Kemudian 2 kali nampak semua guli lena tak lena, tak buat nak lena. Kali P5 P6 pun nak sembahyang syak. Tanya ayat sembahyang aku batal ke tak, betul tak? Batal ayat sembahyang tu syak, sedangkan ambil ayat sembahyang masa sembahyang zuhur tu yakin. Kau boleh sembahyang. Sah. Dia sah. Sebab la yuzalu syakki illa bil yaqin, tidak hilang syak itu kecuali dengan yakin. Mana kenapa pakai yakin? Yakin ada wuduk, syak pada masalah batal. Kalaulah yakin pada masalah tak ada wuduk, syak saja ambil ayat sembahyang, itu kena pakai yakin, tak ada ayat sembahyang. Contoh gunilah kan. Dia tak ada ayat sembahyang. Kemudian daripada tu dia nak sembahyang. Apa ambil ayat sembahyang ke tak? Betul tak macam ni? Tu kena ambil. Sebab tak ada ayat sembahyang tu yakin pada asal dah. Kemudian dia syak sama ada dia ambil ayat sembahyang ke tak. Kena pakai yakin. Belaga antara syak ataupun zan dengan yakin, maka kena pakai yakin. Kaedah dia begitu, martabat yakin tu dia lebih tinggi daripada syak ataupun zan. Habis tu. Mana dia? Maka tiada batal wudu. Sebab sabit kata anak tu anak suami hanya martabat zan sahaja. Martabat zan sahaja. Sedangkan ada wudu dia tu martabat yakin. Dan jika tiada qabil, ni qabil tak ada. Tak ada memang zaman kita lah ni, tak ada langsung. Dan orang yang pandai ilmu-ilmu ni. Atau qabil itu kesamaran, dia pun tak dapat nak putus. Sama ada anak ni anak suami atau si laki-laki yang waktu syubhat. Maka hendaklah nanti balik anak itu, maka disuruh ia pilih yang mana satu bapaknya. Naluri manusia ni dia ada. Dan dia ada tarikan. Dia ada tarikan. Macam kita dengan saudara kita lah. Kita dengan kak kita ke adik kita. Memang daripada sudut nafsu ni dia tak ada rasa perasaan teringin lagu perempuan lain. Dan kalau dengan perempuan lain, perasaan teringin kita tu dia kuat. Tapi dengan saudara tu dia panggil naluri. Naluri dia tu. Ni naluri dia ni. Ikut naluri dia. Bukan dia pilih ikut pak dia hak melakaya. Dia naluri dia lah. Maka jika ia pilih engkau, yakni laki-laki waktu syubhat tu, bapaknya ni sebagai bapak dia, maka anak engkau. Dan jika ia pilih suami perempuan itu bapaknya, maka anak suami perempuan itu. Pada masa dia tak pilih lagi tu, masalah bin lagu mana? Dan tiada harus dibubuh bin. Siapa-siapa yang ni sama ada si suami ataupun laki-laki waktu syubhat sebelum anak itu pilih mana-mana satu bapak dia. Sebelum tu tawakuf dulu. Ke tempat kosong pak tu nak buh tempat kosong lah. Kalau kata mati mana satu dua-dua tak boleh saka apa.
Tak lagi tawakuf. Harta bahagian dia tu tawakuf. Kalau kita kata anak apa nama pak dia tu, hak mana satu, tiba-tiba mati seorang, dia tak pilih je. Pergi dia balik. Maka harta bahagian, perbahagian hak si mati tadi ni ditakdirkan fardu takdir untuk dia satu. Kan tawakuf lah kalau dia seandainya dia anak lelaki-lelaki, tengok kalau dia asabah, tahu bahagian asabah tu tawakuf beku. Sampai dia balik dia pilih. Dia pilih lelaki-lelaki yang waktu syubhat. Kan maka hak harta tadi dikembalikan kepada ahli waris. Dia sama macam masalah bapa mati sedangkan anak dalam kandungan. Kan harta tu fardu takdir lelaki-lelaki pun boleh. Perempuan pun boleh, tapi ulama lebih mirip fardu takdir lelaki-lelaki sebab bahagian lebih banyak. Nanti kalau tengok-tengok perempuan kan, boleh kita bahagi semula setengah dia lagi tu. Tu dalam kitab apa nama tu? Kitab Karamah. Saya cerita dah dulu ni. Sayyidina Abu Bakar sebelum dia wafat. Dan dia wasiat dekat Aisyah. Dia kata harta dia daripada kebun kurma sekian-sekian bagi kat hampa 6 beradik. Satu untuk ni, satu untuk ni, satu untuk ni. Kalau lebih daripada 120 ni, lebih tu ambil kat hang Aisyah. Abu Bakar kata. Ni seorang lagi siapa? Ayah ni. Tu adik hang perempuan tu nak beranak. Sayyidina Abu Bakar dia ke rumah dia. Dia boleh tahu dah anak dia. Dan isteri dia yang keempat lah. Anak perempuan. Cerita lah sejarah Sayyidina Abu Bakar. Dia macam tu. Kalau pak mati, kata anak nak pergi bersakar, anak dalam perut tu lelaki ke perempuan. Tak tahu ke. Tahu tu sebahagian tu kena tawakuf. Dan mana taruh dulu bahagian tu. Tak kira kata lelaki-lelaki. Tiba-tiba lelaki semua. Sarah dekat wali dah lah. Yang menjaga kata berwasi lah. Anak nikah makan zakat. Makan mak dia. Mak dah. Pak tak ada. Dia tak ada pak. Taklah boleh dibin pak yang muktabar. Muktabar pada syarak. Tak ada. Tak boleh kasih apa. Kalau takdir kata ada anak perempuan dua-dua. Kembar. Tadi. Dia nak otak tadi. Hak tawakuf tu. Kelok main kembar perempuan. Kalau jantan tak apa kan lah. Dia terus. Kalau perempuan. Boleh pergi daripada dua. Hak kata bahagian satu tadi ni. Macam lelaki-lelaki dua lelaki bahagian. Tengok wali waris lain pula. Dan ambil nilai ahli waris lain. Untuk dia ni, untuk anak tu berapa bahagian tarik syak lah. Kan? Kalau masalah beranak-beranak mai, lelaki-lelaki perempuan. Kena tengok pula. Bila sebut kata perempuan, saudara si mati boleh makan pula. Dia jadi panjang pula. Kan? Dia kena tengok hincir andai-andai tu. Dia kena tengok siapa ahli bersakar kan. Tinggal harta yang kita tak kedek ke hak tinggi. Anak lelaki-lelaki lah. Mana yang ni kalau kata yang masalah ni, kalau dia mak bapak mati sebelum dia balik, tawakuf terus lah. Macam mana? Yang masalah ni. Awak? Kalau mak bapak dia mati sebelum dia balik. Awak? Kalau mak bapak dia mati. Kalau mak dia mati, bagi. Bersakar dia duduk dah. Tak balik ni. Dia tak balik. Tak ada masalah kan? Jadi masalah sepak tak tahu benar lagi. Lepas tu mati. Mati siapa? Mak bapak mati. Tak. Dia kalau masalah mak dia mati, bagi. Kata mak dia tak ada masalah apa. Ya. Yang jadi masalah, pak tak tahu hak benar lagi. Pak. Kan? Hak mana pak dia ni? Lagi pak orang lain mati, dia siapa kata pula. Kan? Mak dia dah tahu dah, tu mak dia. Kan? Yang nak jadi isu ni, jadi masalah dia. Pak dia ni hak mana ni? Hak mana satu pak dia? Hak tu kena tawakuf dulu. Kata tu dibeku kan, tawakuf ni mana beku dulu lah. Sampai dia balik, dia pilih pak dia hak mana. Seandainya pak dia hak mati tu, maka dia serahkan harta zakat tu kat dia. Dia tengok bukan dia pilih pak dia hak waktu syubhat tu. Maka tu diberi pada ahli pusaka lain, di waris lain. Bukan milik dia sebab dia nak tiri. Tambihun, ini satu penjagaan. Erti qabil itu bidan. Apa maksud bidan? Orang yang mengenal rupa semacam dengan siapa. Kan mana bidan ni orang pandai sambut beranak ya. Kan? Ini khusus pada bab menentukan
waris anak-anak siapa ni. Salah satu dulu ni bidan lah pandai kan. Sebab tu dia jadi maklum dalam bidang-bidang bab jantina, bab anak apa semua soal ni. Bidan lah. Tapi bukan maksud khusus bidan saja. Orang yang pandai bidang ilmu ni lah. Walaupun dia tak nak sambut anak pun tak apa. Kan? Orang jantan tapi tak nak sambut anak. Tapi dia mahir ilmu tu. Kan? Tak ada. Datuk Haji Aziz dulu boleh. Aziz pendang. Orang tu pandai tengok. Orang amat tu. Orang Amat dia. tu. Sebab dia abang kata bini saya sakit. Dia buat rumah. Dia mana. Saya biasa jumpa satu orang tua panggil orang Melaka. Orang Melaka. Latih dia ngaji petani lah ni. Lapis tu guru dulu. Latih ngaji lama mana? Dia dah 7 tahun je. Petani tu. Dia bawa pergi anak belakang kemak dua tu. Mana abang kat dia? Dia tengok tu. Hak ni, kau murung ke mana pun kata hak ni abang ni. Dia tengok. Kata macam tahu nak. Dia ada rumah je. Rumah dia. Rumah tak tahulah lepas tengok aku mana. Tak ada nak bincang dah. Pandai ilmu tu. Sekejap. Orang dia berbaik tengah jalan. Dia nak konak, nak sebut konak orang perempuan. Dia kat konak tu. Nama. Okey nama Okey nama. Nanti tu nama. Sama tolong. Orang dulu pernah Tok Guru dulu kan mahir. Jadi tengok keperluan dalam masyarakat dia ni pandai buat bidan. Dia turun ilmu buat tu. Kan dulu dia hang ni rajin buat bendang ni. Dia buat turun ilmu buat ni. Dulu dia tengok suasana. Kan takkan orang tu pandai buat bendang bagi ilmu buat tukang kan. Dia tengok tu beda-beda orang dia ni pandai buat ni. Main nak ajar sikit cara nak tanam pokok. Kawan ni haram tak minat, dia ajar apa? Dia ajar ilmu lain. Kang apa semua dulu dah. Jumpa Tok Guru tu, meninggal. Adik Tok Haji Aziz. Dia ilmu berpokok pun pandai. Ilmu bab binatang pun pandai. Pandai. Sampai dia buat apa nama hadut tahan ikan tu. Buru-buru tu pun dia boleh tahu. Dia pergi tengok Cina duk jual. Orang tu nak beli, dia tak langsung duk beli. Buru ni. Buat ulak yang masuk. Dia pergi tahan, tak ada ikan. Ulak yang raja masuk. Tanya Pak Long boleh mana? Nak boleh pun payah kat dia dah. Tu guru saya suruh pergi ambil rotan atas bukit, buat balik dua berkas. Dia lempak semua, ambil sebatang dia dah. Ambil cari lain. Cara nak ambil rotan tu pun dia ajak. Tu guru tu ilmu tu guru tu ni. Pergi pakar. Tu Haji Alim nama dia. Pak Long Alim. Satu yang masuk ikan tu saja. Dia boleh buat bubu kalau nak masuk ikan keli saja. Puyu tak masuk. Kak benua tak masuk. Ketam tak masuk. Nak ambil ikan puyu saja dia boleh buat. Nak masuk semua, boleh buat semua. Bentuk tak tahu dah disusun dulu mana bila. Tu ilmu. Dia kata nak belajar dah. Dia tanam pokok, sepokok berbuah 2 jenis. Ya Allah, Pak Long buat guna Pak Long. Allah. Rumah dia bukan ada buah kipas angin pun tapi sejuk dia. Orang tua tu. Orang tua biasa Tok Guru lah, patih keruh perujuk kat dia. Patih keruh perujuk lah. Kira dia duduk di biasa tumbuh dulu ni, Tok Haji Aziz tu jipa tak baca kitab. Buka-buka tengok, mu ada halim kelik dah. Tutup kitab boleh. Tu tak baca kitab sampai tahu tu. Saya tanya dia, Pak Long ngaji sebuah-sebuah kitab ngaji berapa kali Pak Long? Ngaji gitu-gitu ya. Berapa kali? Ambil semangat ni. Dia kata sabar 7 kali. Semua 7 kali? Saya sengak tak tanya dah. Tu yang anak buat 7 kali. Dia kata sabar 7 kali. Kita habis sekali. Tu. Dia ijazah. Baru sekali. Imam Nawawi kata, hang nak berdebat dengan aku noh. Kitab Mukhtasar Muzani. Mukhtasar Muzani ni aku mengajar 400 kali khatam lah. Imam Muzani kata aku mengaji dekat Imam Syafi'i ni 60 kali lebih kitab. Kat usul fiqh setiap kali aku mengaji ada saja ilmu baru yang dalam tu. Tu kitab ulama dulu. Tanya Imam Sya'rani, macam mana tu guru boleh ingat? Sahih Bukhari pun mengaji semua berapa kali? Sabar 500 kali dah. Kali yang ke-500 sama macam penumpuan dia kali yang pertama. Ulama dulu. Sahih Bukhari 500 kali khatam.
Berarti Imam Sya'rani kata, kalau ditakdirkan Allah, semua ilmu yang pernah ditulis oleh para ulama dalam semua bidang ilmu dilupuskan dan tenggelam di dalam lautan. Mai dekat aku nak buat keluar balik satu huruf pun tak itu. Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Mazhab Syafi'i no. Dia bukan mujtahid mutlak macam Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i dia. Nak murid Imam Zakaria Ansari. Ulama dulu ilmu. Padan panggil ulama pun. Tu qabil tu. Kan untuk bidan lah ada mahir ilmu-ilmu ni. Dan syarat qabil itu tengok. Macam doktor lah. Bila sebut doktor yang diterima khabaran dia mesti doktor yang adil. Apa adil? Syarat pertama Islam. Kalau kita ni berpandu pegang fakta doktor yang sedangkan doktor bukan Islam. Syarat pertama tahu lah. Kan doktor kata tak boleh. Doktor mana? Ranjit Singh. Tahu. Lagi adil. Maksud adil di sini kawan-kawan dia mastur adalah. Bukan adalah fi syahadah. Mada dengan mastur adalah. Ataupun dengan istilah dia. Adil fi riwayah. Adil payah. Orang yang memelihara diri daripada melakukan dosa. Kalau dia buat dosa besar pun dia segera taubat dan tidak mengekalkan dosa kecil. Oi payah nak cari yang adil ni. Zaman imam mana dulu kata kalau zaman Sayyidina Umar tak ada sampai 15 minit boleh dihimpun ratusan ataupun ribuan orang yang adil, tapi pada hari ini kalau menunggu berhari-hari pun belum tentu boleh cari 40 orang. Zaman Imam Ghazali dulu. Seribu tahun lepas. Zaman kita ni adil banyak. Pati keadilan ada. Adil tak ada. Dan tiada harus diterima dan tiada harus dihukum dengan periksa darah. Maksud darah sini DNA lah. Tu tak ada istilah DNA kan. Darah maksudnya DNA lah. Cek DNA. DNA tak boleh terima. Kerana menyalahi nas kaedah undang-undang syarak. Sebab syarak dah merangkan undang-undang. Memfaktakan undang-undang dah. Di atas qabil. Dia macam bab saksi. Kalau saksi sesuatu jenayah, kita bubuh kamera CCTV pun tak pakai. Dia kena ada saksi orang. Banyaklah kekurangan dia. Akan jadi sebab tak ada saksi yang adil. DNA lah ni. Dan DNA tak pakai. Dia kena ada qabil. Kalau tak ada qabil, tunggu balik. Tak boleh kita pakai DNA. Tak boleh dia duduk kiyah lah ni. Orang dia pandai kiyah. Dia kata dulu tak ada DNA lah. Ada DNA kita kiyah pada masalah saksi. Boleh. Kiyah syarat qais dalam musufik mestilah mujtahid mutlak. Sikit-sikit nak kiyah. Sikit-sikit nak kiyah. Kiyah ke kaih. Lah banyak gitu dikiaskan. Oh dia pula qiyah. Allah. Imam Ustukhri, Imam Rawiyani, Imam Nawawi pun tak menjadi ahli qiyas. Tak sampai Imam Ghazali kemuncak ilmu fiqh tak boleh jadi qais. Syarat qais mujtahid mutlak. Imam Syafi'i dah apa? Lah mudah fikir qiyas. Bunyi qiyas tu pun semak kita dengar. Qiyas ijtihad. Duduk di mulut lepa. Lebih pada wirid sembahyang ni. Habis. Soal perempuan yang bunting daripada zina itu, ni. Adakah sah ia berkahwin dengan orang yang lain daripada lelaki yang ia berzina? Ni timbul isu lah ni kan. Dia berzina dengan seorang lelaki-lelaki, lepas tu putui perut besar. Jantan tu pun tuang. Lepas tu dia menikah dengan pak sanggup seorang lagi. Ada berlaku. Awak pak sanggup ni sanggup? Mau tak sanggup serak. Ini berlaku. Banyak berlaku guna. Kalau nak dengan orang lain, buah dengan orang lain. Lepas tu main dengan pak baru ni, pak sanggup kan. Dia pun celup jugalah. Lepas tu mau. Lagu tu istilah lah. Entah. Itu jadi guna. Boleh ke tak boleh? Pasal apa jadi timbul isu tu? Kerana ada orang yang menghukum perempuan yang bunting daripada zina tiada sah ia berkahwin
dengan lelaki yang lain daripada lelaki yang berzina sebelum beranak. Dah. Orang kata orang perempuan walaupun perut besar dengan jantan lain, bila perut besar tak nikah dengan siapa pun dia tak boleh nikah. Maka jawabnya, orang yang menghukum tiada sah berkahwin perempuan yang bunting, yang mengandung daripada zina, dengan lelaki yang lain daripada yang ia berzina. Berkahwin tu sebelum beranak. Orang yang kata lagu tu, yang hukum lagu tu, itulah orang yang sesat. Bukan setakat sesat, barangkali ia belajar kepada syaitan. Suruh menghukum begitu. Syaitan, bukan kata syaitan. Minal jin wan nas, daripada jin dan manusia. Tasyaitana yatasyaitinu tasyaitunan. Mereka yang jahat-jahat, yang terpesong daripada kebenaran, itu syaitan. Dan syaitan ni sifat bagi iblis. Nama iblis diambil daripada ablasa, yublisu iblisan, iaitu orang yang putus asa, orang yang tak ada can dah nak dapat pengampunan Allah. Nama iblis Nama sebenar dia Azazil. Tu nama sebenar dia Azazil. Tapi dia dapat pingat syaitan dan iblis dengan sebab derhaka dia tu. Ablasa, orang yang putus asa daripada rahmat. Maksudnya Allah tak akan ampun terus dah dosa dah. Iblis syaitan ni yang jahat-jahat dan menyimpang daripada jalan yang sebenar. Syaitan tu yang Datuk Guru marah. Setan hang ni. Orang sembahyang tak sembahyang. Hang nak jadi setan. Kan orang tu tak marah aku tu. Nak jadi jahat. Kita tu kata, "Hai, apa kata aku tu? Apa kata lagu tu apanya? Setan lah tu, tak sembahyang." Orang tua cakap tak ada dalil kan. Depa apa mengaji lisanul Arab ni apa ni. Lurah lurah payah kali. Antara yang payah lurah payah. Oi lurah. Susah lurah. Mengaji banyak syair. Sastra Arab ni lurah cukup tinggi. Lurah. Pekakah musyahid mutlak. Nak jadi alim, kena alim lurah. Lurah Arab saja. Imam Syafi'i Arab dah pun pergi mengaji Qabilah Huzail lagi. Arabul Uraba. Siapa Arabul Uraba? Jamaah minas sahabah. Arab yang paling original. Arabul Uraba ni Arab paling original. Lah Arab tak original. Bahasa mereka tu jadi dalis, jadi syahid. Sebab tu Imam Nafi' tanya Ibnu Abbas, apakah maksud ayat sekian-sekian? Ibnu Abbas jawab, adakah ada dalil daripada pihak sudut lurah? Ibnu Abbas kata, tak pernah dengar ke syair ni? Abbas semua jawab syair. Upayuh. Dalam kitab Itqan ada. Bahas Itqan sedap. Sayuti bahas sedap. Yang ni syaitan. Betul yang sebenar lagu nak bermula yang sebenar, yang ni hukum yang sebenarnya. Perempuan yang berzina itu tidak ada iddah. Wallahi wa billahi wa tallahi. Taukid terus. Perempuan yang berzina itu tidak ada iddahnya. Sebab apa tak ada iddah? Kerana iddah itu ada kalanya dengan quru', dengan bersuci, dan ada kalanya dengan bulan, dan ada kalanya bunting dengan beranak. Dia panggil wad'ul hamli. Maka manakala tiada ada iddah, maka tiada dikira quru' dan beranak. Orang tanya dulu boleh menikah tak boleh nikah, tanya dia dulu. Orang berzina ni ada iddah tak? Tanya itu dulu. Dia kata ni boleh tak nikah? Saya duk dengar mereka kata kalau berzina ni tak boleh nikah. Dengan lelaki itu juga pun tak boleh. Dengan lelaki lain lagi tak boleh. Tanya dia, orang berzina ada iddah tak? Dia kata ada. Mengaji, dia kata Ustaz ni kata ada. Tanya Ustaz tu, dia mengaji kat setan mana? Tu cicik ayat tu. Sampai tanya dia mengaji kat setan mana? Guru pegang sungguh, ingat sungguh. Okey dah tapi tu, Macam mana? Betul. Kali dia kata dulu ni pakai nak cup kan. Macam lah dengar. Tu tak saya dengar lagi orang tua kata anak 16 orang kena bayar zakat seorang kena bagi ke orang. Oh dia. Dulu tu.
Memang ada faham tu. Kalau anak tak sampai 16, tak sampai nisab. Nisab dia 16 orang. Kan? 16 orang, seorang kena keluar zakat, kena bagi ke orang. Orang tu dia faham. Bila Selangor, tak apa timbul isu tu. Pasal orang Selangor, anak tak ramai. Orang Kedah dulu, orang Tarawang, anak ramai-ramai. 14, 15, 16. Orang susah-susah dia nak ramai. Seorang kena bagi zakat ke orang, kena bagi ke orang. Zakat. La ilaha illallah. Memang ada isu tu dulu kan. Ingat orang tu ada cerita, dia gelak. Lama lah tu. Lah tak dengar pasal. Pasal anak tak ramai. Anak tak apa ramai lah ni. Orang dulu. Tok Haji Ahmad Tausin 16 orang. 2 kali kemak. Tu Tausin Kedah. Anak dia ada nama Tok Haji Ahmad Mufti Penang dulu ni. Anak 16 orang. 2 kali kemak. Sampai nak panggil pangkat apa, tak tahu dah. Ulang balik mati pun. Maksu pun tak tahu apa orang. 16. Saya ada adik dia tak ramai. Pupu saya tu dah 14 orang anak dia. Ada paling ramai ni. Di belah Kedah ni. Kot ni yang paling ramai nak Tok Haji Hitam lah. 40 lebih. 4,000. Yang saya ingat, yang saya dengar yang paling ramai. Kot ni kita ni paling ramai Asy'ari Arqam. Anak dia kat 60 orang. Tapi sejarah anak yang paling ramai sekali Anas bin Malik lah. Anas bin Malik ni anak dia 125 orang. 120 laki-laki, 5 perempuan. Semua hafiz Quran hadis. Sayyidina Anas bin Malik. Allahumma ighfir ma lahu wa waladahu. Nabi doa dekat dia. Wa tawil umrahu wa adkhilhul jannah. 4 benda Nabi doa. Semua dia kata ada Allah bagi kat dia. Kecuali satu sahaja, adkhil jannah, aku hanya menunggu saat mati sahaja. Nabi doa tak kata. So, kan khusus kat dia Anas bin Malik 125 orang. Itu sejarah anak paling ramai lah. Kalau beranak sedah paling ramai, Imam Zarkashi kata ada umat zaman dulu beranak paling ramai. Sekali beranak 40 orang. 40 orang. Saya tanya Haji Umar, tak pecah perut ke Pak Umar? Dia kata, hantar sana tu Haji kata. Tak sana. Seorang. Hidup semua jadi panglima perang. Perang bisa pilih lah. Inilah orang tu pun kira the world record kan. The Guinness record in the world lah. Ni 40 orang. Raja. Dia raja yang beriman. Orang nak 40 orang. Dia kata, atok macam ikan bilis. Pak Umar kata. Saya tanya Umar, dia kata, tu isi saya kata, mentok macam ikan bilis. 40 orang. Semua besar jadi panglima perang. Tu lah. Jenuh. Kalau hari ni jenuh beli pampers kita. Masuk sekolah anak kena yuran 100, 4,000 pak kena bayar. Tu paling banyak saya dengar, saya dengar lah. Alim ke ada lagi cerita-cerita lain. Mulai ramai Imam Zarkashi sebut. Ada Pak Umar tu. Hang tak percaya tu ulama cerita tu. Pak Umar kan. Tak. Cuma dengar oi sakan arwah Pak Umar. Tanya dia tu. Habis. Masalah perempuan yang bunting daripada zina, apabila ia berkahwin sama ada berkahwin dengan lelaki yang berzina dengan dia atau dengan lelaki yang lain, jawab dia nescaya harus dan sah nikah. Sah. Sebab dia bukan ada iddah. Dia panggil mani dia tak muhtaram. Mani tak muhtaram, tak muktabar pada syarak. Maka jika beranak perempuan itu selepas wati suami, syarat dia wati, dengan menikah saja. Dia kena wati selepas wati yang pertama tu. Ada masa 6 bulan 2 lahdah. Maka anak itu dihukumkan anak suami. Iaitu walaupun masa bernikah dengan suaminya itu doktor suruh periksa ambil gambar dan teropong sudah ada anak dalam perut perempuan itu, sudah 6 bulan mengandungnya, walaupun begitu sekalipun. Kita kata perut besar kan. Tapi kalau dia masih sempat berkahwin dan dia jimak dengan suami dia, tiba-tiba selepas daripada tu cukup 6 bulan ke atas.
dia beranak, maka boleh dinisbahkan kepada suami dia tu lah. Dia tak ambil kira walaupun masa nikah tu perut besar. Orang Melayu kita ni dia kan kira perut 9 ke 8. Dia kira mengandung perut besar. Kan? Istilah kita ni perut besar. Tak nampak pun perut. Kita betul sangat istilah mengandung perut besar. Kan? Tak kira lah perut tak besar pun. Dia panggil perut besar. Sebab mani dia tak muhtaram, tak muktabar pada syarak. Maka syarak tidak pakai lihatnya dengan teropong dan tangkap gambar tu lah. Lepas nak pakai X-ray tu. Seperti sehari bulan Ramadan, maka tiada sah bandingan dia. Macam kita tengok anak bulan lah. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. In ghumma alaikum fa'akmilu iddata sya'ban 30 yawman. Dan sumu li ru'yatihi. Puasa olehmu sabit wajib Ramadan ni li ru'yatihi, dengan sebab melihat oleh kamu akan anak bulan. Apa maksud melihat? Ulama bahas tu yara tak dengan teropong, tak nama yara. Dia pandangan mata kasar. Maka tiada sah melihat dengan teropong, bahkan jika tiada ada bulan, nescaya tiada nampak bulan, dikira hukum tak nampak bulan. Sebab tu orang ahli-ahli majlis fatwa yang pergi teropong, mula depa teropong mak lagu tu depa akan tengok tu. Macam dia tak nak bulan ni, dia kena tahu kan nak terbit tang mana kan. Bukan main teropong cari tu. Dia kena tengok darjah-darjah dia kan. Okey, pada sehari bulan sekian-sekian, berdasarkan bulan sekian-sekian, dia berjalan di atas manazil sekian-sekian kan. Sebab dia manazil, dia panggil ril dia tu. Bulan dia ada ril. Dia naik daripada ufukil mar'i. Ada berapa darjah dan besar dia banyak mana. Dia memang dah kira. Sebab nak tengok nak bulan sehari bulan ni. Dengan ngaji falak lah. Kan? Falak dia ajak. Pengiraan dia ni tak banyak mana. 2 papan hitam tu je. Nak tahu atas hari-hari bulan. Tulis marmut ni. 2 papan hitam. Oh boleh tahu sehari bulan Ramadan apa. Dia ajak buat falak. Buat kalender Kediri. Uji cik dulu. Dia waktu sembahyang ke bulan Ramadan semua dia pakai kalender Kediri. Dia tak ikut pengumuman kerajaan. Dia tahu tak turut tu. Hanya aku tak kerti. Tak ada, dia tak ada nak ikut lah. Dia pergi report kat mufti masa tu, Syekh Majid. Syekh Majid kenal lah tu Uji cik. Dia majlis agama ada abang tu. Dia tak mau raya tu. Apa nama tu? Syekh. Siapa dia? Uji cik. Biar pergi kat dia lah. Dia tak mau ke darah. Tok mufti jawab kata. Syekh Majid dia payah cerita apa pejabat. Dia bukan dah reti kan. Dia kira nak serbu apa pejabat. Tuan Syekh, ni ada satu tok guru ni dia tak mau raya. Dia ada hebah apa? Dia ada umum suruh orang ikut dak dah. Lepas tu dia tak mau raya. Biar pergi kat dia tak mau ke darah tu. Syekh Majid jawab tak mau ke darah. Buat tu pun sengat balik ke tu. Tok guru dulu alim. Kan? Mau tengok nak bulan ni kai. Mana dulu? Cari pasal yang mana kacau dia apa? Tu pun memang tu. Kalender ada buat sendiri. Tengok dah. Falak. Ni falak. Pengiraan. Kita nak ingat prosedur dia tu. Payah lepas ni. Kena ngaji banyak. Dia banyak pengiraan dia. Dia bercampur dengan ilmu hisab. Dan ilmu hisab. Dia ada kena penghisaban dia. Ada dua kurang-kurang dia ada 2 kitab. Satu kitab bab cara nak tahu hari bulan, satu kitab cara pengiraan. Dia kena combine 2 ni baru boleh jumpa tarikh hari bulan. Nak bulan ini dia yang lebih elok tengok setiap bulan. Jangan tengok raya yang besar ya. Kan? Dia ada tempat dia. Nak bulan bukan bimi. Topang belah ni. Cari biar tu. Dia ada darjah-darjah dia. Okey, darjah dia. Parah yang dia akan nampak. Kelihatan anak bulan. Sebab dia real dia. Macam kita kata, real kereta api tang tu. Kalau hampi cari belah ni nak jumpa tang mana? Kena tengok tang real kereta api. Bukan kereta api lalu. Kan? Jam sekian-sekian dia duduk tang ni. Tang corah. Kita pergi tengok tang corah tu.
Walaupun real. Dia parah berapa kaki, berapa darjah tu dia ambil kira. Kan? Dia bayar juga. Apa cerita pun dia tak ngaji bayar. Tak ingat. Ada bu'dul kutur lah, asal mutalak lah, qausul irtifa' lah, jaibut tamam lah. Tu istilah dia tu. Kan? Istilah nak buat, nak tengok cara pengiraan, cara kita nak tahu kedudukan cahaya matahari. Dia kena ambil kira habis tu. Falak ah. Falak tak apa baca penin bala. Ngaji palak ni seronok. Kawan pergi tanya tu, pening pala nak ngaji guru mana, hilang semangat. Tak tahu kat hampa aku seronok ngaji. Jawab aku tu. Balik aku tu, apa doa kita pergi. Aduh, itu guru kawan saya kenal. Ni tak pakai kaedah ada tengok gambar, tengok apa nama dia scan scan nak tak mau pakai tu. Kira kaedah syarak. Kaedah syarak mengandung. Ada kaedah syarak beranak. Tak cukup 6 bulan dalam Allah bukan anak suami. Tak kira lah. Kalau lepas pada tu pun dah orang dia bercakap, dia kata, "Hei, nikah baru 7 bulan. Beranak dah tu." Tu nak bunyi. Dia tak bunyi dekat. "Hei." Betul macam orang perempuan tu. "Pupin aku mana? Itu ada isi tu." Betul bahasa orang tua. Duk orang tua tahu kan. Tahu dulu tu. Dia bawa tu naik. Ha? Lah ada lah WhatsApp tapi mana lagi WhatsApp dalam Facebook berjabu lah. Tu kaedah dia gitu lah. Tak boleh pakai kaedah. Mana? Tak. Dia kalau sabit nasab, sabit orang yang kata. Kalau pokok 2 bulan selalunya dah lah. Pasal kalau nasab boleh. Padahal dia mengandung 9 bulan dah. No? Padahal lah kan. Kalau mengandung 9 bulan pun 7 bulan tu dia had suami lah. Had suami baru. Tengok beranak lah. Macam mana? Dia kira lepas pada jimat dengan beranak. Tak kira perut berapa pun. Padahal dah kalau ikut tu 9 bulan dah beranak. Tapi dah tak beranak lagi. Dia mengandung 2 tahun. Boleh nisbah pada suami ni. Bila ada 9 bulan, belajar 40 minggu, berhubat. Tak dia bagi. Tu budak lah pun tak apa nak cerdik. Duduk lama dalam perut lagi cerdik. Tu kalau boleh usia kandungan kita tahan sampai 12 bulan. Budak kalau kandungan peram lama dalam perut 12 bulan. Dia menuntut ilmu peram apa payah jadi isim. Mudah jadi. Dah dia tu terus. Dia matang elok. Dia payah jadi isim. Ada 12 bulan. Ada lah. 9 bulan lebih lah, perang tu. Kita tak pergi, dia main turut di rumah. Tu yang bayar. Nanti kena syarak dulu tak? Kan hukum apa nama ilmu tu guru dulu ni biar pergi pada lama pun kan. Lepas tu orang tua dulu kita bukan tahu mengandung mana-mana. Orang tua dulu banyaknya setahun lebih. Kan, sebab tu mereka menuntut ilmu pada dulu mudah jadi. Mereka kita apa payah jadi? Minta dah 9 gelak lah. Lepas tu kerja nak hangat lah. Kacau sikit hangat nak jadi SIM. Kan? Dulu tu. Dia ambil kira. Ustaz, Ustaz nak tanya. Kalau dia dah cek ke doktor. Ingat dia kata dalam begitu dalam kandungan 2 bulan. Kita tengok bulan ke 7 bulan tu dia dah salin. Cukup tak dengan nikah tu 6 bulan Allah? Tak cukup. Tak cukup, tak boleh bin kat dia.
Dia tak kira kandungan usia tu berapa bulan. Kan? Janji daripada dia jima' dengan beranak lebih 6 bulan 12 dah. 6 bulan 12 dah kat atas. Pilih nisbah. Kalau tak sampai, tak ada. Tadi kan 7 bulan. Kalau pun dia beranak orang, memang ada kadang 6 bulan beranak kan. 7 bulan. Kalau 6, tak hidup. Kalau 6 bulan 12 dah betul. Tapi dia lemah sikit. Beranak 7 kuat, 8 lemah, 9 kuat balik. Kan? Dia dah ada bahas bab kaedah dalam kitab Jawahir Lu'lu'iyah kalau tak silap ingat saya. Dia dah bahas sebab apa beranak mengandung 7 bulan, anak kuat 8 bulan dia slow. Dia ulama bahas tu. Syarah Arba'in Nawawi. Maka tiada sah melihat dengan teropong, bahkan jika tidak ada bulan. Nescaya tiada nampak bulan. Dan yang nampak itu sebab ada bulan. Walau begitu sekalipun tidak boleh pakai. Sebab dia kata teropong tu pun nampak bulan. Kalau bulan tu tak ada, nak nampak guna. Tu pun tak boleh. Sebab kan, hak ni dia panggil amrun ta'abudi. Semata-mata bila Nabi ibarat begitu, Nabi kata lagu tu, maka kita pun mengikut kaedah dia begitu. Kan ada panjanglah bahasan-bahasan di kalangan ulama mujtahidin, ulama tarjih ni. Kenaan dengan tengok dengan teropong ni. Dan teropong tak sah. Dia kena tengok dengan mata kepala. Kerana jadi buat binasa undang-undang syarak yang sudah tetapnya. Sebab dia tak boleh pakai. Dan jadi rosak kaedah-kaedah syarak Allah hari ni. Orang langgak lagu tu ya. Rentah, redah lagu tu ya. Kaedah-kaedah pengohak buat tu. Tak boleh pakai. Dia kata saya tengok dalam kitab banyak tersebut. Antara ada i'anah. Tapi agak syadid pendapat ni. Saya tak cenderung. Lepas pula. Tarjih. Sampai tahu tu saya biasa dengar kali. Allah budak ni. Hang tu ngaji wiring. Kita tahu. Kan. Dia sebut nama orang tahu. Kan. Sebut clue pun orang tahu. Tak payah sebut. Kan main dia cakap dia pula tasahih tak tarjih lalu tu. Kalau satu hadis kalau 4 mazhab. Di antara 4 mazhab mana yang mana lebih kuat dalilnya? Pandangan penampakan saya mazhab Syafi'i lebih kuat berbanding mazhab Hanafi. Dia pakai tarik itu yang mazhab. Sedangkan mazhab tu kalau kita mengaji dalam Sahih Bukhari ya syarah dia Fathul Bari pun ulama kata diiktirad akan Abu Hanifah. Iktirad saja ya. Kalau tolak hujah Abu Hanifah. Al-ijtihad la yuqaddu bil ijtihad. Ijtihad seorang imam tidak boleh membatal ijtihad imam lain. Kan kulluhum 'alal haq, semua betul. Bahas panjang lah nak cerita bab-bab tu panjang. Sunan Tirmizi ni nak cerita. Lah ni berani tarjih pendapat imam 4 mazhab. Allah. Siapa pula boleh tarjih Hanafi lemah, Syafi'i kuat, Maliki kuat, Syafi'i lemah. Ni duk ajak cara gitu. Apa yang kamu mampu istinbat daripada hadis dan Quran ini? Awak cerita tahu mana? Tahulah kita biasa mengaji ke tu. Dia tak ada tahu mana. Kita pun biasa mengaji cara tu. Ui kata, main-main mengaji. Seakan dah jadi mustahid dah aku ni. Narut. Habis rosak. Maka tiada harus siapa-siapa pindah undang-undang syarak. Pindah ni ubah. Sekurang-kurang iaitu yang kata kaedah syarak sekurang-kurang bunting 6 bulan 2 lahdah dan sebanyak-banyak lama bunting itu 4 tahun. Ni sepakat para ulama kan. Paling lama 4 tahun. Imam Syafi'i 4 tahun. Dan banyak saya cerita ulama salaf semua makan tahun. Imam Malik sendiri 3 tahun. Imam Abdullah ibn Mubarak 4 tahun. Abdullah ibn Mubarak sebab tu dia alim semua. Sealim-alim sebanyak-banyak ilmu dikuasai Imam Ahmad bin Hanbal. Jauh lebih hebat Abdullah ibn Mubarak ni. Pak ibn Mubarak ni bukan disegani, dicemburui oleh semua ulama. Malah guru dia sendiri pun cemburu kat dia. Sufyan Tsauri tu tok guru dia lah. Dan Tsauri kata antara cita-cita yang paling besar dalam hidup aku
Aku minta dekat Allah makbulkan hajat aku, hidup aku seperti Abdullah bin Mubarak hanya 3 hari. Bila hidup macam Abdullah bin Mubarak 3 hari pun nikmat paling besar lah dalam hidup aku. Tu Sufyan Tsauri kata. Kau kali kata. Mana ada ulama 4 tahun atau 3 tahun lama dulu semua lama. Kan. Marah saja kita anak cantik. Tu betul tak. Maka barang siapa berkahwin dengan perempuan yang sunyi daripada iddah, tidak kira sama ada perempuan itu buncit perutnya atau tiada, sama ada perempuan itu ada anak dalam perutnya atau tiada, nescaya sah berkahwinnya tak kala itu, tak kala perut buncit tu. Ada anak, kata ada anak sah. Dan kemudian daripada ia wati akan dia 6 bulan 2 lahdah, maka beranak perempuan itu. Maka hukumnya anak itu ialah anak suaminya. Suami jima' secara halal tadilah. Dan jika beranak kurang daripada 6 bulan 2 lahdah, maka bukan anak suaminya itu. Suaminya hanya jadi anak tiri suaminya yang haram ia berkahwin dengan anak tu. Tapi ada hubungan mahram lah, jadi anak tiri lah. Siapa dia jadi gitu? Jadi anak tiri kerana ia sudah wati perempuan itu. Nah, mendapat mutabat lah. Tamat. Anak tiri. Nak jadi mahram kita, syarat dia kena setubuh. Qadha'ah kata semata-mata angkat nikah. Dah kaul. Ini tak syarqawi kalau tak silap ingat. Syarqawi tahrir. Kalau kita menikah seorang dan perempuan, tiba-tiba dia ada anak. Kan? Boleh tak kita cerai dia, pergi menikah dengan anak dia? Tengok pendapat muktamad kata, kalau setubuh, baru jadi haram. Tapi kalau tak setubuh lagi, boleh cerai mak, ambil anak. Qadha'ah kata ada. Angkat nikah habis. Mazhab Hanafi tak boleh. Mazhab Syafi'i. Tapi kalau mak tiri semata angkat nikah. Angkat nikah tengok-tengok nak cerai anak tu, nak ambil mak. Mak pada segak pada anak. Tak boleh. Sebab semata-mata angkat nikah, dia jadi mahram. Dia berat daripada nak sabit anak tiri berbanding dengan mak tiri. Mak tiri ni lebih berat. Yang Syarqawi dah dia sebut. Dan tiada batal wuduk ia bersentuh dengan anak itu. Tak batal lah sebab anak tiri. Sebab tu tak batal. Habis. Itu yang tu Masalah jika berzina seorang perempuan dengan Zaid saja, tidak berzina dengan orang yang lain sekali-kali, maka beranak perempuan itu daripada zina itu. Maka harus dan sah Zaid yang bapa zina itu, ia berkahwin dengan anaknya yang daripada zina tu. Sampai tahu tu Cuma makruh lah. Pada Syafi'i. Mazhab Abu Hanifah tak boleh. Syafi'i. Hanafi. Hanafi tak boleh. Hanafi pun dia ada hujah dia. Itu yang tu lah masalah. Ini malam petang esok ni. Petang esok kan? Pagi esok. Pagi ya? Petang. Ada dia takhir wali Tuhan tu. Pagi petang? Ini satu hari ini. Esok takhir wali Tuhan saja? Takhir wali Tuhan pada malam azan. Islam tak baca orang habis kan? Sulam akan datang pula. Tanda-tanda. Sejam lah. Saya ingin baca sejam.